إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami, serta jadikanlah segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami bermanfaat, dan tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma sallimna li Ramadan وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ya Allah, serahkanlah kami kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepada kami, serta terimalah segala amalan kami dalam bulan Ramadan nanti. Hadirin jemaah Masjid Ibadur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sihat walafiat saya doakan semua tuan-tuan. Sihat tuan-tuan. Mudah-mudahan sihat dan afiat itu berterusan sehingga kita bertemu dengan Ramadan. Bukan sekadar bertemu tuan-tuan, kita dapat bersama sampai habis Ramadan, dan berakhirnya Ramadan kita dalam keadaan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam satu hadis Nabi menyebut raghima anfu rajulin, ada 3 jenis manusia yang celaka, kesian, malang. Yang orang Arab guna istilahnya raghima anfun, terserit hidungnya ke lantai, ke tanah. Orang yang jatuh, berjalan jatuh ke tanah, tersembam muka sampai hidungnya tersagat, kita akan tengok memalukan, malang, kesian pun ada. Itu gambaran dia. Dan Nabi kata orang macam ada 3 orang yang macam ini. Pertama, man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Pertama ialah orang yang dia dengar nama aku disebut tapi dia tidak berselawat kepadaku. Tuan-tuan, kita ambil peluang, jangan nak orang kata biasa-biasa saja. Dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi. Dan juga jangan kita abaikan doa selepas azan. Itu doa yang penting untuk kita ambil peluang untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak daripada kita, Nabi tuntut satu ya tuan-tuan. Kita akhir zaman ni, siapa yang minta untuk aku wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang minta doakan untukku daripada Allah Subhanahu wa taala dapat wasilah, akan dapat syafaat dia. Wasilah ni satu tempat di syurga yang mana seorang saja boleh duduk situ. Nabi kata wa arju an akuna ana huwa. Aku berharap akulah satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat duduk di wasilah. Kita ni umat Nabi, kita kena ambil peluang tuan, doa. Jadi bukan sekadar masuk waktu azan kita jadi tak ada perasaan doa Allah rabbana zidna tak tuan. Ini peluang untuk kita, doa untuk Nabi, pulangannya untuk kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan pertama tuan-tuan. Golongan yang kedua, raghim anfu rajulin, celaka, malang, kesian, orang yang Ramadan datang dan berakhirnya Ramadan dalam keadaan dia tidak diampunkan. Allah tuan-tuan. Terima kasih. Hidup bersama Ramadan, berakhirnya Ramadan 30 hari, dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diampunkan dosa. Ada sebab-sebab dia tuan-tuan. Dan yang ketiga, Nabi kata celaka, malang dan kasihan orang yang sempat bersama 2 ibu ataupun salah seorang ibu bapanya yang ketika sudah tua tetapi tidak menjadi penyebab dia masuk syurga. Tak khidmat pada ibu ayah yang masih tua, yang sudah tua. Ini sayang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimahnya kita doa mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan. Bukan sekadar bertemu Ramadan, tapi kita dapat hiasi, dapat bersama Ramadan itu sehingga kita layak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas ruang yang diberikan. Yang saya ini datang dari jauh, dari Selangor, pihak masjid beri ruang untuk bersama. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, sebelum PKP saya pernah di sini juga sekali. Dan alhamdulillah tuan-tuan, paling kurang mengingatkan kita kepada
Kalau saya secara peribadi, kita ni nak kejar menjadi Ibadur Rahman, tuan-tuan. Nama masjid tu besar, Ibadur Rahman. Kita semua mudah-mudahan dia. Cuma jangan kita perasan lah. Dan kita kena ingat ada sifat-sifat dia. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sehingga berapa? 10, 12. Dipecahkan lagi boleh jadi 14. Ciri-ciri ibadur rahman. Ini kita jadikan checklist, senarai. Ada tak pada diri aku ini? Menariknya, dua sifat teratas itu berkaitan dengan akhlak, tuan-tuan. Jadi agama dia tak lari daripada akhlak. Bukan bermakna orang tu rajin sembahyang hati dan surau, tapi akhlak dia buruk, tak boleh ke mana juga, tuan-tuan. Kita baiki akhlak kita. Dan ini dua ciri pertama orang Islam. Ciri pertama Ibadur Rahman, dia berkaitan dengan akhlak. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan, dikira termasuk dalam Ibadur Rahman. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan tanya tajuk apa malam ni? Kalau saya nak letakkan tajuk dia malam ni, jom kita baca Quran. Mudah sangat lah. Jom kita baca Quran Ramadan kali ini. Ustaz ni macam hina kami, macam kami tak baca Quran ke? Yang tu kita tengok lepas ni kita betul-betul tak baca Al-Quran ataupun tidak. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya nak baca beberapa ayat Quran. Tuan-tuan dengar, mungkin sebagian tuan-tuan hafal agak-agak di mana, surah mana ayat yang saya baca ini. Ayat yang pertama, Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu dhanabu wabil wa khurtumun tawil inna dhalika min khalqi rabbinal jalil. Surah apa, tuan-tuan? Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Lahu dhanabun wabil, gajah itu binatang yang ekornya kontot. Wa khurtumun tawil, belalainya panjang. Inna dhalika min khalqi rabbinal jalil, itulah antara ciptaan Tuhan yang agung. Surah apa, tuan-tuan? Baik, ayat yang kedua, wal hamam wal yamam والحمام واليمام والسرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام لا يبلغن ملكنا العراق والشام. Surah apa, tuan-tuan? والحمام واليمام والسرد الصوام. Al-hamam sejenis burung, yamam burung juga, surat tu sejenis burung. Kita tak tahu apa rupa burung tu. Yang masa sebelum ini ditimpa dengan kedatangan burung-burung. La yablughanna milkuna al-Iraq wasyam, dan pasti kerajaan kita akan meliputi sampai ke Iraq dan Syam. Surah apa, tuan-tuan? Tak pernah dengar lah, Ustaz. Memang tak akan pernah dengar, tak ada dalam Al-Quran. Ini antara ayat-ayat Al-Quran Musailamah Al-Kadzab ataupun Musailimah, dan seorang lagi ialah Tulaihah. Ayat yang pertama kita baca Al-Fil, surah Al-Fil itulah wahyu yang disampaikan oleh Musailimah Al-Kadzab. Ayat yang kedua cerita tentang burung-burung itu ialah wahyu yang disampaikan oleh Tulaihah bin Khuwailid. Dua-dua ini, tuan-tuan, merupakan nabi palsu lah. Selepas Nabi wafat, tuan-tuan, Madinah dalam keadaan yang sangat terancam. Madinah diserang. Tulaihah dengan berapa ratusan bahkan ribuan tentera datang menyerang Madinah sebab nak rebut kedudukan Madinah itu, nak ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah lebih jauh dari situ, di Bani Hanifah, untuk menyiapkan tenteranya yang besar, tuan-tuan, untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tuan-tuan, kata Sayyidina Aisyah, seluruh jazirah Arab murtad kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Dahsyat, tuan-tuan. Kita dah rasa lepas Nabi wafat, Islam tu berkembang dengan aman, dengan tenang. Tak begitu, tuan-tuan.
Nabi meninggal tu dah berlaku isu, semua orang nak merebut nak jadi pemimpin, nak jadi Perdana Menteri. Tidak semua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tak, mereka lebih melihat, sebahagian besarnya melihat Nabi sebagai ketua negara yang mereka boleh tiru, nak jadi macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara dua lelaki ni, Musailimah dan Tulaihah, dan mereka ni bukan orang bodoh-bodoh tuan-tuan, orang cerdik pandai dalam kaum mereka. Ada karisma dia, ada bakat, ada aura dia, dan ada kepetahan, kepandaian dia. Dia buat wahyu ayat-ayat seumpama seperti menandingi Al-Quran, dan ramai orang percaya, ramai orang kata, oh ini Al-Quran, ini wahyu. Tulaihah sampai dia bawa ajaran baru yang Muhammad telah sembunyikan. Dia kata, Allah baru turunkan wahyu kepada aku, Allah tak nak pun daripada kamu untuk menyembahnya dalam keadaan menghina dirimu, iaitu dengan menempelkan muka-mu ke tanah, dengan mendedahkan belakangmu. Cukup Allah minta kamu beribadah dengannya dalam keadaan berdiri. Dia ajar solat cara dia, tuan-tuan. Musailamah dengan cara Musailamah lagi, tuan-tuan. Dan ramai orang terpengaruh. Dan menarik, tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada selepas Nabi SAW sebarang ajakan untuk nak kembali kepada ajaran lama, atau sembah berhala. Tak, memang tak ni dah. Untuk nak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut menyembah berhala, menduakan Allah tu mungkin mustahil, takkan melakukannya. Tetapi mereka masuk, mereka seolah-olah kata ini ajaran wahyu baru. Yang Nabi meninggal, adanya Nabi baru, kamilah ni dengan membawa wahyu-wahyu. Orang tu ikut, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kritikal yang kita, apa yang berlaku pada zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Kalau saya taklah suara saya sedap, bacaan saya duk perasan lah. Saya baca tadi, orang mungkin dengar macam Quran sedap juga kan, seolah sama macam Al-Quran. Ini saya nak bawa kepada kita berbincang, berfikir, di mana sebenarnya arti hakikat Al-Quran itu, sedapnya di mana, asyiknya di mana. Adakah pada sebutan sedap baca tadi? Kalau begitulah, tuan-tuan rahmati Allah, sama ni tadi. Kalau Al-Quran yang kita baca tu hanya pada alunan sahaja, kadang kita tertipu dengan bacaan yang ni, tuan-tuan. Saya nak baca satu lagi bacaan tapi tak nak melampau sangat, tuan-tuan. Jadi ini membuat kita berfikir, Al-Quran sebenarnya kita ni, apa kehebatan Al-Quran, apa makna Al-Quran itu yang kita rasa betul-betul kita membaca Al-Quran. Sebelum itu, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya pengkaji sirah, tumpuan saya di situ lebih tumpu, saya tumpu pada sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebut dua nama tadi, Musailimah dan sebelum pada Tulaihah ni bawa datang tenteranya serang Madinah. Sebut Tulaihah, teringat tentang seorang sahabat Nabi, nama dia Ukashah bin Mihsan, seorang sahabat Nabi yang mulia, tuan-tuan, yang mana syahid di tangan Tulaihah. Ni tuan-tuan kenal nama Ukashah. Ada satu peristiwa yang khusus dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi berkuliah, bercerita tentang apa yang berlaku di hari kiamat nanti. Yang ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi kata, kita ringkaskan cerita, ditunjukkan kepada aku umat-umat akhir zaman nanti, di akhirat nanti, umat-umat yang datang. Ada Nabi bersama seorang pengikut sahaja, ada yang dua, ada yang berkelompok. Lalu tiba datang satu umat yang besar. Aku pun Nabi kata, itulah umatku. Lalu malaikat beritahu ataupun diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan, itu Bani Israel. Besarlah. Kemudian datang satu gerombolan yang lebih besar daripada itu, dan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Nabi kata, datang ramai itu
umat Nabi SAW dan Nabi nak sambut, kata malaikat bersama dalam kelompok itu ada kumpulan khas 70,000 dalam kalangan umat Nabi SAW itu, yang mana akan masuk ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Istimewa tuan. Kita tahu, kita belajar akidah, kita akan melalui proses dia, mahsyar, hisab, kemudian sirat, itu semua ada. Sebagai proses tu kita akan dengan amalan kita masing-masing lah. Hatta kita dah nak masuk syurga dah ni, sekalipun kita akan melalui neraka dengan kadar amalan kita. Ada ahli syurga yang mana lalu ke atas sirat itu dalam keadaan berjalan dengan merasa bahan-bahan panas. Ada yang sampai dikait kakinya dengan cangkuk-cangkuk neraka sampai tergelincir, tapi bangkit semula. Dan lebih daripada itu, ada yang keadaan berlari, ada yang berkuda, ada yang secepat sepantas kilat, ada yang sekelip mata, ikut pada amalan masing-masing. Semua nak menuju ke syurga, tuan-tuan. Jadi proses akhir itu pun terkesan dengan orang kata kafaratul dzunub, azab yang menghapuskan dosa. Tetapi ada 70,000 umat Nabi SAW yang tak, tuan-tuan, tidak dihisab sebelum itu dan tidak diazab, terus masuk syurga. Allah, itu Nabi cerita. Lalu Nabi pun masuk, thumma nahadha fadakhala manzilahu. Nabi bangkit, Nabi masuk sekejap rumah dia. Lalu para sahabat Nabi SAW yang duk dengar kuliah Nabi itu duk bincang sama mereka. Fa khadha an-nas fi ulaika alladhi yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Sahabat Nabi pun duk bincang-bincang, siapa ni agak-agak ni 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni. Lalu seorang pun bagi pandangan, maknanya mereka ni siapa yang bersahabat dengan Nabi SAW. Kita lah semua tu, katanya sahabat Nabi yang lain. Tak, orang lain pun kata bukan. Boleh jadi mereka ni alladhi wulidu fil Islam falam yusyriku billah. Boleh jadi yang 70,000 ni mana-mana orang yang Islam, lahir-lahir dalam Islam tapi tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebahagian sahabat Nabi yang lain pun rasa sedih sebab mereka bukan semua lahir-lahir Islam. Ada bincang siapa yang ni. Lalu Nabi datang semula, Nabi tanya, "Malladhi takhuduna fi?" Apa yang kamu duk bincang-bincang ni? Kata Nabi lalu diberitahu kepada Nabi SAW, ni kami duk bincang. Nabi sebut 70,000 orang tu, kami duk bincang siapa? Lalu bagi pandangan itu, ni bagi pandangan ini. Kata Nabi, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, humul ladzin la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang 70,000 ini yang mana-mana umatku yang tidak pernah menggunakan ataupun minta dijampikan, dan tidak pernah yatatayyarun. Orang Arab dulu yatatayyarun ini bukan menilik nasib, tapi dia percaya kepada khurafat. Kalau orang Arab dulu, dia nak pergi mana-mana, dia nak buat keputusan, dia akan tengok pergerakan burung tu. Burung duduk elok sana tu, dia pergi kejutkan burung tu, tengok burung tu terbang sebelah mana. Kalau terbang sebelah kiri, okey, kita boleh teruskan hajat kita. Kalau burung tu terbang sebelah kanan, kalau burung tu terbang sebelah kiri, kita kena hold dulu hajat kita, nak musafir ke nak apa. Yatatayyarun, termasuk juga tasya'um. Tuan rahmat Allah. Ini dua sifat 70 orang, 70,000 umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allah alam, tuan-tuan. Saya duk jujurnya dengan diri saya, tengok aku tak dapat juga lah. Sebab kita ada zaman jahiliah pernah pergi berubat ni. Tuan kena jagalah. Pergi berubat, pergi jampi dengan kita tanpa melihat apa dari segi syariatnya. Atau bomoh, tuan-tuan. Bukan bomoh yang hantu tak, tapi apabila kita mengaji sama juga, tuan-tuan. Dia tak minta untuk nak sembelih ayam hitam, ayam bulu terbalik. Kita di Kelantan banyak lah macam tu. Dia kata cukup bawa garam. Buat apa, tuan-tuan? Bawa garam. Rupanya bila kita belajar tengok balik dari sudut perubatan tu, rawatan atau ruqyah apa semua ni, yang orang kata minta pengeras ini juga, maaf sebut, tuan-tuan, antara ialah bukti ataupun contoh dia ada menggunakan jin, menggunakan benda-benda yang tak patut itu. Sebab apa, tuan-tuan?
Kita tak kira lah bomoh ke ustaz apa semua. Kalau perubatan dia melibatkan bawa pengeras, jaga-jaga tuan-tuan. Walaupun pengeras dia kata tak ada apa, sekadar bawa beretih, bawa garam. Sebab apa yang diminta itu, itulah yang diminta oleh jin yang dia nak minta tolong. Jin pun cerdik tuan-tuan. Mereka nak bantu ni dengan cara kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dengan kita memberi ketaatan kepada dia. Jin kata tak apa, tak payah duk sembelih pergi hantar ke busut, apa kata, sembah di busut ke di jirat Cina, tak apa. Cukup bawa paku karat ke, bawa air daripada 7 telaga yang terbaru, yang moden sekarang ni, bawa air daripada 7 kolam masjid. Semua saya untuk apa? Tak ada apa pun, sekadar nak sebagai pengeras, bawa lah, tak guna, tak apa pun. Tapi dengan kita buat itu, kita taat kepada permintaan kepada jin, dan tu itu dah patut yastarqun tuan-tuan. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah tadi bersifat percaya kepada khurafat. Banyak dah tuan-tuan kita percaya khurafat. Ini dua sifat yang mana kalau tidak ada tuan-tuan dalam diri kita, kalau kita dah ada, kita usahakan tidak ada dalam anak cucu zuriat kita tuan-tuan, insya-Allah termasuk dalam 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Cerita tak habis itu lagi. Nabi cerita tu lalu bangun ataupun berkatalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangun, faqama Ukasyah yang jadi kita watak sahabat Nabi ni, yang dibunuh oleh Nabi palsu Tulaihah ni, dia bangkit penuh semangat. Dia pun kata, wahai Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, saya minta Tuhan doakan saya masuk dalam 70,000 tu. Nabi doa. Nabi kata, wa anta minhum, engkau termasuk. Lepas Nabi sebut macam tu, bangun pula seorang sahabat Nabi lain pula, Rasulullah doakan saya juga. Lalu sahabat Nabi lain pun pakat nak bangun semua. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata-kata yang masyhur, dan kita kena ingat sebagai motivasi kita. Nabi kata, sabaqaka biha Ukasyah, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah buat dulu. Ini ulama bincang, Nabi boleh ke tidak bagi kepada semua sahabat Nabi yang minta ketika itu? Boleh tuan-tuan. Tapi Nabi tak bagi, cukup Ukasyah. Nabi nak didik, be the first. Nabi nak didik kita benda kebaikan, peluang kebaikan itu kita jadi orang pertama. Sebab boleh jadi tidak datang berulang peluang yang kedua, ketiga selepas pada itu. Ukasyah minta dulu pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan. Sahabat Nabi kemudian nak menyusul, Nabi kata, sabaqaka biha Ukasyah buat dulu. Tak dapatlah. Jadi sahabat Nabi yang lain termotivasi lepas pada itu untuk jadi yang pertama dalam kebaikan tuan-tuan. Ini Ukasyah. Apabila sebut Tulaihah, Nabi palsu yang ni, dia antara yang dibunuh ialah sahabat Nabi Ukasyah bin Mihsan. Sebut pula tentang Musailimah. Pernah terkenal tuan-tuan, kena tahu kisah-kisah mereka ini. Musailimah, dia punya ancaman kepada Islam, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Madinah besar tuan-tuan. Peperangan dahsyat di Yamamah, kemuncaknya, yang mana terbunuhnya lebih 450 orang para sahabat Nabi dan generasinya, anak-anak dan zuku. Ada sahabat Nabi, dia meninggal, anak dia 2 orang dengan cucu sekali meninggal dalam Yamamah. Tak ingat nama dia apa tuan. Meninggal dahsyat. Dan daripada itu berapa ratus orang yang sahabat Nabi dalam kalangan Qurra ni orang yang hafal Quran, yang mana kemudian nanti berbincang Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain-lain, macam mana kita nak buat ni. Yang meninggal ramai Qurra, orang yang hafal Quran, yang tidak akhirnya membawa kepada tuan-tuan pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu hikmah dia. Ramai sayang yang meninggal yang mati di tangan Musailimah. Bukan dia bunuh tak semestinya, tapi tentera dia. Antara yang kita kena ingat ialah seorang sahabat Nabi, nama dia Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, insya-Allah ni sahabat Nabi yang ajaib. Dia ni sebelum pada Islam, dia ni antara orang terhormat di Madinah. Ini sahabat Ansar yang mana ikhlas. Dia datang bagi peluang pada Nabi, bagi ruang untuk mereka memimpin negara. Mereka sepatutnya kalau lah Nabi tak datang, mereka lah YB tempat tu. Tapi ini Abbad bin Bishr, ikhlas dia. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini
Sayyidina Aisyah cerita, Nabi duduk di rumah aku, Nabi bertahajud, bangun tahajud, Nabi dengar suara orang sedang baca Quran di masjid. Nabi pun kata, semoga Allah merahmatinya, dia mengingatkan aku kepada ayat-ayat yang aku lupa. Nabi sebagai manusia ada melalui sifat-sifat sebagai manusia juga, ada yang lupa kan. Dalam hadis ini Nabi lupa ada ayat tertentu, tapi dengar Abbad, orang tu Abbad bin Bishr baca, dia tengok Allah, semoga Allah merahmatinya. Kemudian Nabi tanya Sayyidina Aisyah, asawt Abbad? Dengar semula suara Abbad ke tu? Sayyidina Aisyah kata, na'am, ya. Nabi pun doa, mudah-mudahan Allah ampunkan Abbad. Ini seorang pemimpin, tetapi dia abid, dan dia bukan sekadar itu tuan-tuan, dia ahli Badar, al-Uhud, dan akhir dia syahid dalam perang Yamamah. Ini sahabat Nabi SAW. Ajaib dia lagi tentang dia, yang kalau tahu kisah orang yang bercahaya tongkat dia, Abbad lah, sahabat Nabi yang pulang dari Madinah, pulang dari masjid. Orang duduk perhati, dia tak bawa lampu, tak bawa apa ni, kayu api ni, tapi tongkat dia tu bercahaya. Itu Abbad orang dia, Abbad bin Bishr. Ini antara nama para sahabat Nabi yang berjiwa besar, yang berjasa besar untuk Islam, tapi syahid di tangan nabi-nabi palsu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekadar apa kata, bukan selingan, terbagi tambahan untuk kita bincangkan. Kembali kepada perbincangan kita tuan-tuan, dengan tajuk saya kata tadi, adakah kita ataupun jom kita baca Al-Quran. Pertama saya nak kita sedarkan sama-sama, adakah kita benar-benar membaca Al-Quran? Kalaulah kita kata aku baca Quran, maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan terasa, tapi untuk ingatan saya sendiri supaya kita tidak rasa mudah leka dengan usia kita yang ada, kalaulah kita rasa kita sudah baca Al-Quran dengan arti kata baca tajwidnya ni tanpa kita memahami maksudnya, mungkin kita kena tengok semula. Sebab Imam Hassan Al-Basri dia kata, unzil al-Quran liyu'mal bihi fattakhadha an-nasu tilawatahu amala. Ini di zaman dia tegur masyarakat pada zaman dia. Dia kata Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi aku duk perhati manusia menjadikan bacaan itulah amalan. Boleh faham tuan-tuan? Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikan bacaan itulah amalan. Makna kalau orang tanya, bagaimana cara beramal dengan Al-Quran? Baca Quran lah. Lepas solat baca Quran, pagi baca Quran. Punya belum lagi. Imam Hassan Al-Basri kata, tidak, bukan itu. Quran bukan sekadar untuk dibacakan, tapi manusia dengan kemudiannya berlalunya masa merasakan baca Quran sekadar baca, melantunkan bunyi tarung dan tajwid, itulah beramal Al-Quran. Tidak tuan-tuan, Allah. Jadi kita kena tengok balik tuan-tuan. Dan itu kempen saya untuk Ramadan akan datang ini, tuan-tuan, kita baca Quran. Baca Quran dalam arti kata betul-betul baca, betul-betul baca dengan memahami Al-Quran itu, cuba mengambil makna dia, cuba mencedok pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan. Membaca itu Allah Maha Pemurah tuan-tuan. Baca saja tak faham pun dapat pahala dah. Tapi kita bukan berhenti di situ. Kita nak faham tuan-tuan. Kita nak faham Al-Quran itu. Dan semua orang boleh faham Al-Quran dengan kadar dia masing-masing. Baca terjemahan dan sebagainya. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bawa tuan-tuan daripada buku Al-Quran yang belum kita baca, satu kisah yang kita nak katanya, saya secara peribadi kadang kita walaupun kita hafal Al-Quran, tapi berlalu masa tu ada ayat-ayat yang baru kita perasan, ada ayat dalam Al-Quran apabila berlaku peristiwa-peristiwa tertentu. Antaranya melalui kisah yang kita dengar-dengar. Antara kisah ini tuan-tuan, kisah yang ke-34, saya mudahkan kisahnya. Dia berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah ibn Rawahah. Ini sahabat Ansar yang mana dia juga pejuang, pensyair, dan dia syahid dalam perang Mu'tah antara tiga komander yang Nabi lantik, Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Dia kalau dari segi perangai itu dia nak lebih kurang Sayyidina Umar. Dia jenis garang, jenis ni, dia orang buat salah dia tampar je. Sahabat Nabi pelbagai sama macam kita juga, tapi
Tuan-tuan, mereka menjadi insan yang mulia kerana khidmat dia, pengorbanannya untuk Islam. Kita boleh jadi dengan perangai kita, dengan kekurangan kita, tetap kita boleh jadi orang yang terbaik dengan cara kita khidmat untuk Islam, tuan-tuan. Abdullah bin Rawahah, satu hari dia duduk, menarik tuan-tuan, romantik. Dia meletakkan kepalanya di ribaan isterinya. Tuan-tuan amal, ini sunnah Nabi juga, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, dalam buku saya Asam Garam Rumah Tangga Nabi, dirakamkan Nabi romantik dengan isteri ni, duduk sembang-sembang sambil kepala letak di bahu, di ribaan isteri. Abdullah bin Rawahah juga begitu, tuan-tuan. Satu hari dia letak duduk sembang-sembang isteri, dia meletakkan kepalanya di ribaan isteri, duduk sembang-sembang lebih kurang begitu, tanya khabar anak kita asrama macam mana, bahasa kita lah. Saya baru hantar anak ke asrama je, terasa tak pernah ni anak sulung. Duduk teringat, padahal baru seminggu hantar. Duk bincang anak kita ni boleh ke ni dengan orang apa semua ni. Duk sembang-sembang. Tiba-tiba ni Abdullah bin Rawahah lah, bukan cerita saya. Tiba-tiba dia menangis. Abdullah bin Rawahah menangis. Isteri dia pun tengok lain macam, syahadu, teresak-esak menangis. Dia pun menangis juga. Laki bini pun dua-dua menangis. Menangis. Melepaskan perasaan dan sebagainya. Lepas pada tu Abdullah bin Rawahah bertanya, "Mengapa awak menangis?" Tanya kat isteri dia. "Awak menangis sebab apa, yang?" Isteri dia jawab, "Saya menangis sebab tengok abang menangis lah." Saya menangis sebab abang tengok abang menangis. Begitu kadang-kadang kita kadang tak ada sebab, tak ada pasal pun nak sedih, tapi tengok orang sedih juga kita. Isteri Abdullah bin Rawahah menangis sebab tengok suami dia menangis. Lalu kata Abdullah bin Rawahah, "Aku menangis sebab aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Ini ada dalam Quran, tuan-tuan. Bukan surah, bukan ayat Musailamah atau Tulaihah. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan semua masuk. Tidak ada seorang pun, wa in minkum, tidak ada seorang pun dari kamu, tidak terkecuali, illa wariduha, semua kena masuk ke sana. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimuktamadkan. Masuk ke mana, tuan-tuan? Abdullah bin Rawahah dia menangis, dia faham, lalu dia kata, "Aku dengar Allah sebut ayat ini, aku teringat." Kata Abdullah bin Rawahah, "Aku tak tahu aku selamat ke tidak daripada situ nanti." Masuk mana, tuan-tuan? Masuk neraka. Daripada ayat ini secara zahir Allah sebut setiap kita, tak kira lah ahli syurga, ahli neraka, patah lagi, semua masuk neraka. Dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya, tuan-tuan, baca kisah ni baru terfikir, ayat ni nak faham macam mana? Dan Abdullah bin Rawah memahami sampai dia menangis. Dia kata masuk dan tak pasti selamat ataupun tidak. Tuan-tuan rahmat Allah, macam mana kita masuk neraka, tuan-tuan? Ayat itu dia kena dibaca dengan ayat yang selepasnya. Ini tuan-tuan nak tengok nanti, buka mushaf Al-Quran, surah Maryam. Surah Maryam ayat 71 dan 72. Ayat 71, 72. Sambungan dari ayat 72, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya." Kemudian kami menyelamatkan orang bertakwa dan kami membiarkan orang zalim dalam keadaan berlutut. Itu dua ayat ni kita baca dan kita ingat, dan rahmat Allah, Abdullah bin Rawahah sampai menangis, mengingat perasaan, mengingatkan nasib dia selamat ataupun tidak. Daripada ayat ini secara literal, secara zahirnya, iaitu semua kita akan masuk neraka. Kemudian bergantung kepada amalan kita, prestasi kita keluar ataupun tidak. Masuk tak kita ni dalam kalangan bertakwa yang Allah selamatkan, ataupun masuk dalam kalangan zalim yang akan dibiarkan berlutut. Tak tahu tuan-tuan kita ni macam mana. Kita bincang sikit dari segi sudut akidah, ulama bincang maksudnya ayat ni macam mana. Ulama khilaf kepada beberapa pandangan apa maksud masuk di situ, dan tidak dinafikan antara maksud masuk di situ, dan ini pandangan Ibnu Abbas dan lain-lain. Masuk ialah betul-betul masuk neraka. Kita ahli syurga betul-betul masuk neraka. Nak bayang macam mana buat lawatan apa, tapi sangkut kat situ. Kalau yang sangkut, kalau yang dapat keluar,
itu betul-betul masuk. Tetapi ini pandangan minoriti. Pandangan majoriti, kebanyakan para ulama menyebut masuk di situ bukan berarti kata masuk ke dalam, tu tidak, tetapi dia ditafsirkan dengan hadis Nabi, dengan penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, iaitu berkenaan dengan sirat, berkenaan dengan titian sirat. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti kata masuk neraka itu ialah lalu. Sebagaimana semua kita akan lalui pengalaman melalui titian sirat. Kita nak ada syurga, nak ke syurga, tetap terakhir kita ialah melalui titian sirat dengan kadar amalan yang kita sebut tadi. Kat situ dah tak tahu kita ni macam mana ni masuk. Lalu tu keadaan bagaimana, entah dikait oleh pengait lalu ditarik kita terhumban ke neraka, ataupun boleh jalan terus. Jalan terus tu ada sampai berjalan merangkak, terjatuh, bangun balik perjalanan yang jauh. Itu maksud ayat ini menurut pandangan majoriti ulama, iaitu lalu. Jadi kita ingat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kita ada masa kita tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini antara contoh ayat atau kisah yang mengingatkan kita tentang ada ayat-ayat Quran yang kita terlepas pandang. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan datang tuan-tuan. Allah Maha Adil menilai kesungguhan kita. Saya sudah ulang sebut di beberapa tempat sepanjang berada di sini untuk kita berbincang tengok ke Ramadan akan datang ni. Tuan-tuan, kita beramal untuk Ramadan ni untuk apa tuan-tuan? Untuk pahala. Ya, pahala Allah nak bagi, itu bonus tuan-tuan. Tapi yang lebih daripada itu ialah kita beramal bersungguh ini untuk nak kita tunjuk kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan kita, Allah redha kita. Sebab apa tuan-tuan? Tidak ada seorang pun manusia yang masuk syurga disebabkan amalan dia. Tak ada tuan-tuan. Lah dah tu ustaz, tak payah dah duk beramal bagai duk tarawih, baca Quran, khatam. Kita bagi laluan untuk azan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita bagi laluan untuk azan, dan kita jangan lupa untuk doa selepas azan.
حي على حي على الفلاح حي على Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin jemaah muslimin muslimat Masjid Ibadur Rahman, mudah-mudahan kita tergolong dalam hamba Allah Ar-Rahman. Izinkan saya dalam 10 minit ini untuk habiskan perbincangan kita. Saya sebut awal tadi tajuk ataupun kempen saya di sini secara khusus. Harap tuan-tuan tak terasa saya bukan nak menunjuk pandai nak apa, lebih pada ajakan untuk diri saya sendiri. Ala-ala tu ajaklah tuan-tuan rahmati Allah, iaitu untuk Ramadan kali ini jom kita baca Al-Quran. Baca dalam arti kata baca untuk faham, baca, faham dan untuk diamalkan. Tuan-tuan, saya dia buat kiraan, sayang tuan kalau kita boleh habis, boleh khatam Al-Quran tiap-tiap tahun, ataupun Ramadan tu kita khatam Al-Quran tiap-tiap tahun. Tetapi dalam usia kita yang 30, 40, 50, mungkin 60 tahun, kita tidak pernah khatam baca terjemahan Al-Quran. Rugi dah tuan-tuan. Saya buat kiraan tuan-tuan, kalaulah kita ambil masa satu kita baca Quran dan baca sekali dengan terjemahan dia. Ini permulaan kita tidak ada asas bahasa Arab, kata-kata kita baca Quran, baca 1/3 muka surat saja, baca kemudian kita tengok pada tafsir dia. Masa yang diambil saya kira-kira 5 minit sahaja. 1/3 Quran kita baca sekali dengan tafsir dia 5 minit sahaja. Kalau kita istiqamah, dan istiqamah inilah syarat yang besar tuan-tuan. Nabi kata amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ma adwamuha wa in qalla, amalan yang berterusan, istiqamah walaupun sedikit. Kalau kita boleh istiqamah, konsisten baca, tadi sebut 1/3 muka surat saja tuan-tuan, insya-Allah panjang umur tuan-tuan. Saya buat kira-kira dalam masa 1800 hari, dalam masa 1800 hari kita khatam baca tafsir Al-Quran. 1800 hari tu Ustaz bunyi banyak ribu-ribu ni, tapi kita letak dalam bentuk tahun tuan-tuan, dalam kiraan tahun, dia bersamaan dengan 4 tahun 11 bulan 10 hari. 4 tahun 11 bulan 10 hari, lebih kurang 5 tahun lah. 5 tahun ni tak apa, kita orang Islam, kita orang kata sentiasa berimpian besar, kita nak hidup lama, nak melalui Ramadan banyak kat ni. 5 tahun ni sedar-sedar habis begitu saja. Tapi kalau kita mula untuk Ramadan kali ini, kita start dengan Ramadan kali ini, kita sambung lepas Ramadan, istiqamah baca 1/3 muka surat sekali dengan terjemahan, insya-Allah tuan-tuan 5 tahun Ramadan yang kelima panjang umur, khatam kita tuan-tuan, khatam. Ustaz nak baca lebih Ustaz boleh tak? Boleh tuan-tuan, ada saya buat jadual, saya tinggalkan kat sini lah insya-Allah kalau boleh. Kalau baca setengah muka surat pula tuan-tuan, setengah muka surat baca sekali terjemahan,
InsyaAllah dalam masa 1200 hari 1200 hari khatam kita. Dari segi tahunnya dalam masa 3 tahun 3 bulan 15 hari tuan. Sikit tuan, 3 sedar-sedar khatam Quran tu. Itu yang pertama tuan-tuan rahmat Allah. Yang berikutnya, apabila kita baca tu dan kita faham, pasti kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang kita semahal, ayat-ayat yang menyentak diri kita. Masa tu tuan-tuan buat satu sunnah ini, sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para salafus salih, iaitu mereka mengulangi ayat itu. Saya kumpulkan dalam buku ini beberapa kisah yang menjadi amalan Nabi dan juga para sahabat Nabi dan ulama kemudian, mereka mengulangi ayat yang sama. Ada ulama tu dia qiyamul lail malam beberapa rakaat hanya ulang satu ayat sahaja. Maksud ayat yang dia faham, yang dia rasa mahal, dia rasa berbekas di hati dia. Kita akan jumpa tuan-tuan, akan jumpa. Walau keadaan kita bagaimana, ada orang tu ayat itu yang menyentuh hati dia, ada orang tu ayat ini. Kita akan jumpa. Syarat ni kita baca Quran untuk faham. Antaranya Sa'id bin Jubair, yang antara ulama salafus salih, ni dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dia mengulangi ayat ini lebih 20 kali. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat yang lain tuan-tuan rahmati Allah, sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, dia berqiyamul lail hanya dengan satu ayat ini sehingga pagi. Kita membaca ayat dia. Saya tak nak baca panjang-panjang, tapi cukup untuk kita tahu amalan, cara kita nak menyerapkan Al-Quran dalam diri kita. Ayat yang kita rasa terjumpa, menyentak, berbekas itu, kita ulang baca tuan-tuan. Ini cerita-ceritanya lagi. Dan hadis yang lain, Abu Dzar menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyamul lail hanya dengan mengulangi satu ayat ini sahaja. Satu ayat Rasulullah qiyamul tuan. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sekiranya mu ya Allah mengazab mereka, nak buat macam ni, itu hamba kamu, hamba-Mu ya Allah. Sekiranya engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya engkau Maha Al-Aziz, Maha Bijaksana. Ini berbekas di hati Nabi SAW. Ayat ini membayangkan apa yang berlaku di akhirat nanti. Ada manusia-manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi ni rahmat, belah ihsan, dia tengok ayat Allah. Dia ulang ayat ni. Dia sebut in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, hamba-hamba yang kau masukkan neraka tu, kau azabkan tu, memang hak engkau lah. Dia ngejahatnya, kau azabnya. Tapi engkau mau pengampun. Ini rahmat seorang Nabi SAW, tuan. Itu ayat yang berbekas dengan pada Nabi, tapi mungkin tidak kita, tuan-tuan. Kita mungkin ayat lain, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, sebagaimana tuan-tuan tahu. Jadi saya nak tinggal di situ, tuan-tuan. Kempen saya untuk Ramadan kali ini, tuan-tuan nak hadapi ini, jom kita baca Al-Quran. Baca, faham, untuk amal. Kita bermula untuk Ramadan kali ini, kalau tak pernah tadi saya sebut, baca 1/3 muka surat saja Al-Quran dengan membaca tafsir. Kemudian tuan-tuan jumpa ayat-ayat yang berbekas, ulang dan lagi. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan kisah yang terakhir yang ada dalam buku ini. Ada seorang ulama membaca ayat sujud sejadah. Kita selalu baca ayat sujud sejadah. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, lalu segera mereka sujud serta menangis. Allahu Akbar, itu pun sujud sejadah. Ya, ulama tu baca dia pun sujud dan sejadah. Kemudian dia bangkit tuan-tuan, dia baca Quran, dia bangun bangkit, dia kata, okay, sujud ada, mana menangisnya? Dia cela diri sendiri, dia tak menangis. Antara tanda kita betul-betul baca Al-Quran, kita baca menangis, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Antara orang beriman ini apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah, wajilat qulubuhum. Ini ayat yang lain, wa idza sami'u
tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Menangis tuan-tuan. Ini antara tanda kita benar-benar baca Al-Quran. Tanya diri kita, bila kali terakhir kita baca Al-Quran menangis? Kalau tidak pernah, kita insya-Allah azam, usaha akan sampai, akan lalu situasi itu tuan-tuan. Dan kita hanya rasa dengan kita baca untuk faham. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat sekadar itu saja tuan-tuan. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap, kurang, saya tak niat nak singgung mana-mana pihak. Tuan-tuan, ada sedikit saya nak sebut beberapa perkara sebagai ruang. Saya sekali lagi berterima kasih atas ruang dan masa. Saya menumpang masa tuan-tuan rahmati Allah, saya menumpang pahala tuan-tuan. Tuan-tuan rasa dapat ilmu itu, tuan-tuan amal ingat saya, tuan-tuan doakan saya. Cuma sebagai orang yang tamak ni, nak kebaikan, saya nak tumpang lagi masa tuan-tuan untuk lepas pada ni, walaupun kita tidak berjumpa. Iaitu kalaulah tuan-tuan rahmati Allah sudi baca buku-buku saya penulis penuh masa. Setakat ni ada 18 buah buku baru. Azam lagi nak buat lebih 300 buah buku. Tuan-tuan doakan saya. Antara bukunya Al-Quran yang belum kita baca. Dalam buku ini, buku yang nipis sahaja, merakamkan lebih 50 kisah yang akan membuatkan kita berkata, oh, ada ayat ni dalam Quran. Ayat yang kisah-kisah saya secara peribadi sendiri yang terkesan, lalu saya kumpulkan dalam buku ini. Mudah-mudahan kalau tuan berminat, tuan nak baca, tuan baca, doakan saya. Harganya hanya RM15 sahaja, boleh dapat selepas solat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, buku lagi tuan-tuan. Doakan saya. Buku ni tahun lepas, buku terbaru saya, Madinah Takkan Rebah, iaitu buku sirah yang saya tumpukan kepada apa yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Saya garap dalam bentuk novel yang insya-Allah bacaan dia mudah, tetapi mengekalkan lagi ilmiahnya, tidak ada tokok tambah, dialog dan sebagainya. Tapi nak bagi rasa utamanya, Allah rahmat nikmat Islam ni, kita kena terima kasih kepada para sahabat Nabi SAW. Saya bawa dalam kotak, Madinah Takkan Rebah. Harganya RM30, tuan-tuan boleh dapatkan. Yang ketiga terakhir, minta maaf tuan-tuan. Ini hajat daripada sahabat saya, daripada dia sekolah rendah Raudatul Jannah. Pengasas dia Ustaz Bakri Yahya, kalau tuan-tuan kenal, dia junjung meninggal dunia tahun lepas, Covid. Dan Masya Allah tuan-tuan, makin berkembang sekolahnya. Kalau sebelum ni dari 120 orang pelajar, lepas buka PKP 190 orang naik pelajar dia orang, Masya Allah. Dan untuk Ramadan yang dekat ni tuan-tuan, mereka membuka peluang tajaan untuk menderma kepada anak-anak asrama di sana untuk juadah ataupun berbuka dan mori. Ya tuan-tuan rahmatullah, ada kemampuan, ada ni, tuan-tuan boleh tabung dibuka di belakang nanti. Boleh sumbang-sumbang tuan-tuan untuk anak-anak meneruskan pengajian, untuk melaksanakan ibadah puasa dengan terbaik. Sekadar itu saja tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Saya nak doa, saya mohon amin dan tuan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua tahu siapa wali di kalangan kita. Amin siapa yang Allah makbulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.